Satu kejar-mengejar berkelajuan tinggi berakhir dengan tragedi, dan seorang wanita yang tidak bersalah terkorban. Puan, boleh dengar kami? Puan, boleh dengar kami? Puan? Puan, boleh dengar kami? Ya, Puan, saya tahu. Saya tak dapat dengar awak. Kami sedang mengupas apa yang berlaku dan mengapa mengambil masa bertahun-tahun untuk pemandu yang tidak terkawal itu dibicarakan. Adakah awak ingat sebarang pertuduhan yang pernah dikenakan sebelum awak terlibat dalam kemalangan itu? Tidak. Baik. Adakah awak ingat apa-apa sebelum kemalangan itu? Tidak. Ini adalah Inside the Crime yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Detektif berkata, pemandu itu memandu pada kelajuan 90 batu sejam di kawasan yang had lajunya kurang daripada 50. Apabila dia melanggar sebuah kereta lain, impaknya sangat dahsyat. Ia begitu ganas sehingga seorang wanita tercampak keluar dari tempat duduk pemandu keretanya yang diparkir, walaupun dia memakai tali pinggang keledar. Ini adalah pada 17 Jun 2021. Kami berada di daerah Chippewa, Michigan. Baru sahaja melepasi jam 8.00 malam dan anggota dari pejabat syerif daerah Chippewa sedang dalam kejar-mengejar berkelajuan tinggi. We're heading to the city here in a couple seconds. Happy Street 70, approaching the city. Not following behind you, they're fast and adamant. Kelajuan anda kembali ke 90. Anda boleh. Nampak mampu itu. 42. Persimpangan 42 batu sejam 3 lampu. Itu sudah 3 sekarang. Menuju ke Aslem. Kelajuannya 90. Teruskan di jalan Aswin. Terima kasih. Pada ketika ini, kejar-mengejar itu sudah berlangsung selama 10 menit. Menurut laporan kejadian, pejabat syerif menerima makluman supaya mengesan sebuah truk pickup yang memandu secara berbahaya di atas jalan raya dan melanggar beberapa peti surat. Dokumen mahkamah menyatakan, petikan semasa menuju ke selatan di M129 Pusat Komunikasi Kecemasan memaklumkan bahawa pemandu kenderaan BOL telah membaling pembuka nak tayar ke arah kenderaan lain dan memaksa kenderaan lain keluar dari jalan raya. Pegawai berkata, pemandu truk pickup itu memandu hampir 90 batu sejam di kawasan had laju 55 batu sejam. Pemandu itu kemudiannya dikenal pasti sebagai Tanner Harrison dan beliau dilaporkan enggan berhenti. Kemudian, kejar-mengejar itu berakhir secara mengejutkan. 15. Confirm your location for EMS. Really cover. Starting EMS. Copy, EMS is being paged. Beritahu saya jumlah pesakit apabila anda dapat tangkap. Pemandu itu, saya tidak mau dapat. Tapi buat anda, Yan, Saya panggilnya Reina. Hai, Puan. Fatih tidak bernafas. Bro, apa itu radio? Ya, ada seorang di sini. CPR telah dimulaikan. Hai, Puan. Kekal di sini. Hai, Puan. 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 Untuk memahami apa yang berlaku, kita perlu kembali kepada laporan kes. Sekarang ingatlah, para deputi berkata Tanner Harrison sedang memandu kira-kira 90 batu sejam. Tetapi apabila dia membelok ke jalan Ashman, had laju yang ditetapkan ialah 45 batu sejam. Menurut laporan kejadian, petikan Tanner memandu di lorong arah utara pada kelajuan yang sama. Saya melihat sebuah kereta putih kecil di hadapan Tanner dan saya. Kereta kecil itu kelihatan telah berhenti ke tepi karena lampu kendaraan kecemasan. Tanner kemudian memandu kendaraannya ke sebelah kanan lorong arah utara dan melintasi garisan tepi putih. Ini menyebabkan kendaraan Tanner sejajar dengan kereta putih kecil itu. Tanner kemudian melanggar kereta putih ini di bahu jalan Ashman Street. Kendaraan Tanner terus bergerak melepasi perlanggaran ini, tetapi Tanner hilang kawalan ke atas kendaraannya. Laporan itu seterusnya menyatakan bahwa Tanner memandu ke papan tanda berhenti dan melanggar sebuah kereta yang diparkir di tempat letak kereta Great Lakes Recovery Center. Tetapi inilah perkara sebenarnya. Apabila Tanner didakwa melanggar kereta putih itu, hantaman tersebut telah menolak kereta putih itu ke tiang utility. Dan hantaman itu begitu kuat sehingga menyebabkan pemandu wanita itu tercampak keluar dari keretanya sendiri, walaupun dia memakai tali pinggang keledar. Puan, baik. Bam, kami. Ada.
Jadi selepas 15 tahun, anda akan perlukan beberapa kadar lagi. Puan, anda okey? Kefi, keadaan semakin baik. Boleh puan dengan saya? Pernafasan ringan 1, maklumkan perkara ini kepada pasukan perubatan kecemasan. Puan? Puan, hey Puan. Puan. Pusat 605 Sikar sedang dijalankan. Baik, Sikar sedang dijalankan. Awak bersama kami? Ya. Awak bersama kami? Puan? Puan? Ya, Paul. Saya tahu. Saya tak dapat dengar awak. Ya, belum lagi. Okey, pemandu suspek telah ditahan dan di sana. Di sana. The suspect driver and then we're not able to get him out. Ya, kami telah mendaftar Anda dengan bomba dan pendidikan. Saya tak mau mengganggu. Dan anda tak apa-apa. Dia dah periksa semuanya, anda bernafas, anda bersama kami. Semua datang, bagus. Kami ada tiang yang separuh patah, Puan. Sekarang anda sudah pulih. Kami ada tiang yang separuh patah. Lama yang nasib merah. Tanpa semua pengguna. Saya rasa gas bocor. Itu saja, Puan. Saya tidak sedang memundur ke arah awak sekarang. Saki, hey. Seronok berbual dengan awak. Biar mungkin awak patut. Hey, 970. Satu-satunya. Saya tak nampak siapa lagi di sekeliling. Saya ada satu. Periksa kawasan ini. Saya belum periksa di sana lagi, Encik. Bandar tapi, Puan. Awak bersama kami? Rangsangan pernafasan dan suspek. Itulah rangsangan pernafasan. Siapa awak dan kenapa awak datang ke sini? Tetap bersama kami. See with Go on. Hanya sedikit kesesakan lalu lintas. Sekarang ini memang ada kesesakan lalu lintas. Baiklah, kita pecahkan di tengah. Adakah anda? Tahu jika ada lagi. Ini saja yang saya boleh nampak di telefon. Daripada keadaannya, saya rasa cuma ini saja, melainkan ada seseorang di bawah kereta. Ya, bomba ini. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Yang bagus. Kau masih sedar? Kau masih bernafas? Baik. Ya, saya akan perhatikan. Tak apa, saya tahu bro. Sekarang kami sedang buat CPR. Betul di sini. Satu lagi. Itu saja yang saya benar-benar tahu sekarang. Awak sedar? Awak masih bernafas? Satu di sini. Berapa semuanya? Buat masa ini jumlahnya 2. Jumlahnya 2 orang cedera. Baiklah, ini satu dari kereta ini dan kereta-kereta itu. Ya. Baiklah, ada sesiapa lagi yang berada dalam mana-mana kereta itu? Setakat ini kami hanya tahu yang ini telah tercampak keluar. Okey. Mari kita teruskan rawatannya. Ya, kita kena semak semula dengan cepat. Ya, kita kena semak saya dengan cepat. Okey. Cepatkan lagi. On. Pemandu kereta putih itu dikenali sebagai Caitlin Robinson. Difahamkan beliau baru saja keluar dari tempat kerja ketika kemalangan itu berlaku. Pasukan penyelamat telah melakukan segala yang termampu untuk menyelamatkannya, tetapi beliau meninggal dunia di tempat kejadian. Sekarang, anda mungkin menjangka satu tangkapan dibuat dengan segera, tetapi itu tidak berlaku. Nampaknya, sebahagiannya disebabkan oleh keadaan Tanner.
Dia berada di hospital selama beberapa bulan selepas kemalangan itu. Kemudian, Tanner dan ibunya dilaporkan telah berpindah. Jadi apabila penyiasat akhirnya menemu bual Tanner pada September 2023, dia sudah tidak lagi berada di daerah Chippewa, Michigan. Pada masa ini, dia tinggal di South Prince George, Virginia. Hai Cecilia, saya Detektif Mitchell. Ingat, saya pernah bercakap dengan awak di telefon. Ya. Ya, saya agak dah jangka kita mungkin akan turun kan? Tidak. Sebenarnya saya tak sangka pun. Tak? Saya tak apa-apa. Ya, pendakwa raya benar-benar mahu kami bercakap dengan Tanner untuk lihat keadaannya. Jadi mereka hantar kami ke sini. Dokumen mahkamah menyatakan wanita bernama Cecilia itu adalah ibu kepada Tanner. Permohonan itu menyebut, saya memberitahunya bahwa tiada sesiapa yang ditahan dan mengingatkannya bahwa kami tidak mempunyai kuasa untuk menahan sesiapa di Virginia. Saya bertanya kepada Cecilia, bagaimana keadaan Tanner sejak kemalangan itu. Dia menjelaskan bahwa dia tidak berada dalam keadaan baik. Dia berkata bahwa dia tidak makan dan berat badannya turun kepada 124 pound. Permohonan itu seterusnya menyatakan, dia berkata dengan keadaan sekarang, dia mungkin perlu menempatkannya di rumah jagaan. Saya bertanya kepada Cecilia, bagaimana keadaan Tanner, kerana saya dapat melihat dia boleh berbual dan berjalan. Dia berkata bahawa Tanner tiada ingatan jangka pendek. Dia juga berkata bahawa Tanner hanya melakukan apa yang dia suruh, seperti mandi dan sebagainya. Dia berkata, sebagai contoh, dia akan keluar dan berdiri di halaman dan akan tetap di situ sehingga dia suruh masuk. Dia memberi contoh lain bahawa apabila mereka keluar menaiki kereta dan pulang ke rumah, dia akan duduk di dalam kereta sehingga dia memberitahu Tanner sudah tiba masanya untuk masuk ke dalam rumah. Dia berkata kemudian dia akan mengikutnya masuk ke dalam rumah. Cecilia berkata bahawa dia tidak mempunyai ingatan tentang tinggal di Upper Peninsula. Dia berkata kebanyakan ingatannya datang daripada perkara-perkara yang berlaku baru-baru ini, seperti ketika mereka tinggal di Florida. Temu bual Tanner dengan detektif hanya dalam bentuk audio, tetapi mari kita dengar apa yang Tanner katakan apabila dia bercakap dengan detektif. Jadi apa yang kamu ingat tentang malam itu? Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Langsung tiada apa-apa. Hei, apa ingatan pertama kamu? Saya berada di hospital dan saya ingat saya terjaga. Kamu ingat terjaga di hospital ya? Saya tak sangka saya berada di hospital, Rob. Ya? Ya. Berapa lama awak berada di hospital? 6 bulan saya rasa. 6 bulan. Ya. Saya rasa Ya. Lepas tu, apa yang awak buat selepas itu? Mama jemput saya. Saya pindah tinggal dengan dia. Ya. Ya. Mama jemput awak dan awak pindah tinggal dengan dia. Ya? Ya. Adakah awak ingat apa-apa sebelum kejadian itu? Tidak. Langsung tiada apa-apa? Tidak. Adakah awak ingat siapa teman wanita awak? Tidak. Saya tahu. Saya ada tatu inisial dia. Jadi ia berjaya. Dan saya dapat tahu siapa dia. Ya. Ya. Okey, jadi sekarang awak tahu. Tapi awak tak tahu masa awak bangun tadi. Betul? Okey. Awak tahu tak tahap kecederaan awak sekarang? Macam apa yang doktor diagnose atau apa-apa? Awak tahu tak kalau ada sebarang diagnosis? Tak. Awak tak tahu? Tak. Jadi kita kena tanya ibu awak, okey? Awak tahu hari apa hari ini? Tak? Tak? Awak tahu bulan apa sekarang? Tak. Tak? Bagaimana pula? Pukul berapa sekarang? Tidak. Lebih kurang. Lebih kurang 2. Lebih kurang 2, ya. Adakah awak tahu lebih kurang hari apa sekarang? Hari ini Jumaat. Jumaat? Empire, ya. Ya. Hari ini hari Rabu. Adakah awak tahu berapa umur awak? 4. Awak berumur 40 tahun. Saya berumur 42 tahun. Tapi awak belum genap 40 tahun sehingga hari jadi awak kan? Betul. Okey, jadi awak sekarang 39 tahun tapi awak akan berumur 40 tahun pada bulan Oktober. Ya. Yep. Ia terasa sedikit berbeza. Seperti yang saya katakan, saya berumur 42. Jadi, Korang semua memandu sampai ke sini ke? ya, kami memandu. Pendakwa raya suruh kami datang ke sini. Dan kami sebenarnya tak nak datang. Tapi mereka paksa kami datang ke sini hanya untuk bercakap dengan awak.
nak tengok macam mana keadaan awak. Jadi, siapa pendakwa raya sekarang? Rob Stratton. Kau ingat dia? Ya. Ya, aku faham apa yang kau cakap. Apa yang dia buat sebelum ini? Aku tak tahu. Tapi kau kenal dia? Ya. Kau ada telefon di situ. Ya. Kau boleh guna tu? Ya. Okey. Adakah awak ingat sebarang pertuduhan yang pernah dikenakan sebelum awak terlibat dalam kemalangan itu? Tidak. Tidak? Tidak. Baiklah. Adakah awak ingat apa-apa sebelum kemalangan itu? Tidak. Saya tak ingat apa-apa. Di mana saya tinggal pun saya tak ingat. Tak ingat di mana awak tinggal atau apa-apa pun? Tak. Adakah awak ingat apa kecederaan awak akibat kemalangan itu? Tak, saya cuma nampak anjing ini. Tak, saya tak ingat. Baik. Jadi nampaknya awak patah pergelangan tangan atau lengan awak? Ya, saya patah lengan dan kemudian tulang itu keluar sampai ke situ. Ya? Ya, saya patah kedua-dua lengan. Ya. Dan kemudian awak mengalami kecederaan kepala? Ya. Okey. Ya, kecederaan otak. Kecederaan otak? Ya. Okey. Awak tahu jenis apa? Tak. Ayam tu nak masuk dalam rumah. Ya, untuk anjing muda itu. Kamu jaga ayam-ayam tu? Tak. Dia cuma lepak saja. Dia cuma lepak saja. Ya. Ia bukan pun milik awak. Dia cuma lepak di sini. Tak, ia bukan milik saya. Ia milik pakcik awak. Apa nama anjing kecil itu? Saya tak ingat. Kamu tak ingat yang itu? Bagi saya, dia nampak macam Scruffy. Macam mana dengan yang satu lagi? Ada seekor yang berwarna coklat berjalan di sini. Itu dia. Saya rasa itu pun milik saya juga. Betul. Itu Rocky? Ya. Tanner, awak tahu ABC? Ya, boleh awak sebutkan untuk saya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu dia. Bagus. Tanner ditanya lagi tentang kemalangan itu. Dia kata dia rosakkan truk dia dan tahu kemalangan itu berlaku 2 tahun lepas. Tapi dia tak ingat yang Caitlin Robinson terbunuh dalam kemalangan itu. Awak ingat siapa saya? Saya seorang sheriff dari Chippewa. Ya, Detective Mitchell. Adakah anda ingat di mana anda tinggal sebelum kemalangan itu? Tidak. Tidak. Ingat bandar apa? Tidak. Tidak. Saya tidak ingat negeri mana saya berada. Seperti Amerika Syarikat yang sebenar? Tidak. Okey. Saya tak pasti sama ada saya berada di Michigan atau di mana saya berada. Bila ia berlaku? Betul. Ya, saya tak ingat apa-apa dari waktu itu. Okey, itu perkara yang baik. Ya, apa yang awak tahu sekarang tentang kejadian itu? Ini satu kemalangan. Saya nahaskan lori itu. Okey. Saya rasa ada seseorang yang terbunuh. Saya tak pasti. Saya mesti tahu perkara itu. Tapi saya rasa ada seseorang yang cedera. Ya. Ya, kau memandu lebih kurang 100 batu sejam dan melanggar belakang kereta seorang gadis muda lalu membunuhnya. Mana ya? Gadis muda. Dia baru berumur sekitar 20 tahun. Mereka campak dia keluar dari kereta dan dia mati di situ juga. Tak, saya tak ingat tentang itu. Okey. Kamu ingat tentang Sue tak? Tak sangat. Okey, kamu tak ingat macam dekat Guido's Pizza tu? Rumah perlindungan wanita kat situ. Tak. Jadi apa yang berlaku ialah kamu langgar perempuan tu dan kemudian kamu rempuh tiang papan tanda berhenti besar 6x6 dan ia terbang ke udara dan kamu langgar tiang bangunan tu dan kepala kamu terkeluar dari tingkap dan tiang papan tanda tu hentam kepala kamu. Macam itulah kamu dapat kecederaan kepala tu. Okey.
Ya. Wow. Menakutkan. Ya, awak nak tahu apa-apa lagi tentang kemalangan tu? Apa? Saya tak tahu. Kalau awak ada apa-apa soalan atau apa-apa tentangnya. Berapa ramai polis yang ada di sana? Berapa ramai polis yang berada di tempat kejadian? Ya. Semua yang bertugas pada hari itu? Ya. Awak tahu tahun berapa sekarang? 2020 saya rasa. Bukan, maksud saya hari ini tahun berapa sekarang? 2020 saya tak tahu. Okey, ya. Sekarang tahun 2023. Kemalangan itu berlaku pada tahun 2021. Okey, saya ingat 20. Ya, tidak. Sedikit lebih 2 tahun yang lalu. Okey. Ya, saya tahu. Sudah 2 tahun. Adakah awak dan ibu awak pernah tinggal di tempat lain selain rumah ini? Tak, bukan di kawasan ini. Tak. Bagaimana pula di kawasan lain? Semasa saya berada di Florida. Okey, awak berada di Florida? Ya. Ada seseorang sedang menghantar mesej kepada awak. Awak boleh balas mesej mereka. Tak apa. Tak, itu sebenarnya. Okey. Spam lagi ya. Semua alat bantu berjalan itu untuk pakcik kamu? Ya. Okey. Ada apa-apa yang menarik di rumah yang awak nak tunjuk kepada saya? Tak, saya tahu. Korang ada reban ayam ke? Saya ada ayam, jadi saya cuma nak tengok macam mana reban korang kalau ada. Tak, kami tak ada. Okey. Dia sepatutnya ada di sekitar sini. Hanya satu saja? Okey, ya. Betul. Jadi awak akan kembali buat kerja pasang bumbung? Ya. Itu rancangan awak? Ya. Ya. Bergantung pada berapa banyak duit yang saya dapat. Anda tahu, sebahagian daripada SSI saya atau apa saja namanya. Okey, jadi awak menerima SSI? Belum lagi. Saya akan dapat nanti. Awak akan dapat? Ya, saya rasa SSI saya dibatalkan sebab saya ada harta. Saya terpaksa jual. Jadi saya akan pergi ke rumah lain, saya rasa. Okey. Lebih kurang macam tu. Jadi bila awak jual hartanah tu, awak tanda tangan dokumen tak? Saya rasa saya tak perlu tanda tangan apa-apa dokumen. Dokumen? Bagus. Awak tanda tangan bagi pihak dia? Saya masih ada hak penjagaan di Michigan. Okey. Hak penjagaan yang awak terima. Terbatal. Dan sebab itulah mereka akan menghalau saya keluar. Okey. Jadi saya bercakap dengan Polis semalam. Ya. Ya. Jadi sekarang tiada siapa yang dengar apa-apa. Kita cuma tak ada masa untuk mendaftar. Menurut dokumen mahkamah, Ibu Tanner, Cecilia, memberitahu detektif bahawa mereka bukan bersembunyi daripada pihak berkuasa dengan berpindah ke Virginia. Kes itu dilaporkan telah dihantar ke pejabat pendakwa untuk disemak dan keputusan telah dibuat untuk menangkap dan mendakwa Tanner atas tuduhan pembunuhan darjah kedua. Dia telah diekstradisi dari Virginia kembali ke daerah Chippewa, Michigan. Selepas penangkapannya, nampaknya Tanner mengingati lebih banyak perkara tentang kemalangan itu. Dokumen mahkamah mendedahkan bahawa detektif telah mendengar panggilan telefon penjara beliau dengan ibunya, Cecilia. Ini adalah panggilan yang dibuat pada 2 Oktober 2023. Dokumen itu menyatakan pada kira-kira tanda 11 minit 30 saat, Tanner sedang bercakap dengan ibunya tentang malam kejadian itu. Tanner menerangkan bahawa dia telah membaling peralatan kepada polis dan orang lain. Selain itu, Tanner menyalahkan kejadian ini kerana Daniel telah mengejutkannya dari tidur lena. 3 hari kemudian, satu lagi panggilan antara Tanner dan Cecilia. Yang ini menyatakan, dalam panggilan ini, Tanner sekali lagi bercakap dengan ibunya. Mereka sedang membincangkan perasaan mereka sebelum ini terhadap mahkamah. Mereka membincangkan Hakim Church yang telah meninggal dunia dengan terperinci. Ibu Tanner kemudian bertanya, sama ada ingatannya sudah kembali, dan Tanner menjawab, tidak juga, tetapi ada beberapa perkara. 2 hari selepas panggilan itu, Tanner didakwa memberitahu ibunya, saya rasa otak saya semakin baik, tapi saya tak rasa mereka boleh buktikan itu. Pada 28 Oktober 2023, Tanner dan ibunya berbincang lagi tentang kemalangan maut itu. Dan kali ini, Tanner didakwa mengaku dia berada di bawah pengaruh fentanyl dan alkohol semasa kemalangan itu berlaku. Kes Tanner Harrison dibawa ke hadapan juri pada Januari 2026.
Selepas perbicaraan selama 5 hari, juri mencapai keputusan, didapati bersalah atas tuduhan pembunuhan darjah kedua. Dia dijatuhkan hukuman pada 24 Mac 2026. Dia dijatuhkan hukuman penjara sehingga 90 tahun. Rekod dalam talian Jabatan Pemulihan Michigan menunjukkan Tanner Harrison sedang menjalani hukumannya di St. Louis Correctional Facility. Sementara memori Katie Robinson terus dikenang, sebuah Memorial Girls Hockey Tournament dilaporkan diadakan setiap musim sejuk dan hasilnya disalurkan kepada tabung beasiswa sebagai penghormatan kepada beliau. Kami akan sertakan pautan. Pautan kepada cerita kami ada dalam keterangan ini. Terima kasih kerana bersama saya dalam episod ini. Saya Elizabeth Nolner dan saya akan jumpa anda semula di sini esok dengan kes yang lain.